Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 22 September bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, PAS kekal dengan pendirian bahawa pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak sesuai diadakan tahun ini berikutan peralihan fasa monsun timur laut yang boleh mengakibatkan banjir. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Main berkata ia tidak perlu dibuat secara terburu-buru dan semua pihak seharusnya memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi musibah itu. Beliau berkata PAS berpendapat ia perlu dilakukan selepas tempoh penggaba akhir. Jelas ni lagi dalam mesyuarat Kabinet semalam, perkara berkenaan dibincangkan tetapi keutamaan harus diberikan kepada persiapan menghadapi banjir. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Tuan Ibrahim, ia bergantung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuat keputusan. Tidak masuk akal sekiranya pilihan raya diadakan sewaktu musim tengkujuh. Perkara berkenaan ditegaskan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Reza American Naina American. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata tiada siapa yang mengetahui bencana itu akan berlaku meskipun ramalan dapat dibuat. Prioriti saya adalah untuk menyiapkan bomba berdepan dengan bencana seandainya berlaku monsun timur laut. Seandainya berlaku monsun timur laut. Sebagai ahli parti, saya bersiap sedia untuk kedua-dua keadaan. Tapi kita kena ingat, tak mungkin nak buat pilihan raya dalam keadaan banjir. Tapi bila banjir? Do we know? Sebab laporan meteorologi mengatakan bahawa monsun timur laut akan berlaku daripada bulan September dengan bulan 3, kan? Dan bulan 3 dan kadar taburan hujan pun dikatakan pelbagai. Tapi ini ramalan. Bagaimana Syed Munawar cakaplah, kalau ramalan itu dibuat dalam tempoh yang jauh, ketepatannya rendah. Semakin dekat dengan hari, semakin tinggi ramalan. Oleh kerana saya tak tahu betul-betul bila banjir yang akan berlaku dan saya pun tak tahu bila pilihan raya yang akan dipanggil, maka saya perlu berada di tahap kesiapsiagaan kedua-duanya. Saya bersiap sedia sebagai menteri jaga bomba. Saya kata expect for the worst despite kita tak tahu betul-betul berlaku atau tidak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menghadapi monsun timur laut di Putrajaya hari ini. Berita seterusnya. Polis tidak menerima sebarang notis pemakluman berhubung penganjuran Himpunan Nyawa Dulu Baru PRU yang akan dilaksanakan muda pada Sabtu ini. Sehubungan itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, SCP Nodelhan Yahya mengingatkan orang ramai agar tidak menyertai perhimpunan itu. Tambah beliau, tindakan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Terdahulu, muda dilaporkan merancang untuk berhimpun di hadapan sebuah pusat beli belah di ibu kota pada 24 September ini. Difahamkan ia bagi membantah desakan PRU ke-15 diawalkan pada musim tengkujuh yang diramalkan pada November kerana dilihat akan menyusahkan pengundi dan rakyat ketika berdepan musibah banjir kelak. Pengendali aplikasi TikTok mengumumkan beberapa perubahan membabitkan akaun milik kerajaan, ahli dan parti politik selari dengan matlamatnya untuk membangunkan dasar menggalakkan persekitaran positif dalam kalangan penggunanya. Menerusi kenyataannya hari ini, ia memaklumkan akaun dalam kategori berkenaan akan dilarang daripada sebarang bentuk pengewangan, monetization atau sebarang permintaan untuk mengumpul dana. Jelasnya, ia bagi mengelakkan penyalahgunaan dan memastikan kesemua pengguna mendapat pengalaman positif ketika menggunakan aplikasi itu. Katanya lagi, TikTok berfungsi mengekang maklumat salah yang berbahaya, melarang periklanan berkaitan politik dan berkongsi maklumat berwibawa mengenai pilihan raya selain melarang pengewangan untuk kepentingan politik. Kenyataan itu turut memberitahu TikTok telah lama melarang periklanan politik termasuk kandungan berbayar dan bagi akaun yang mengutip bayaran terus untuk membuat kandungan berjenama. Sekiranya ingkar akses bagi akaun milik ahli politik dan parti politik akan disekat kepada ciri periklanan secara automatik. Ini sekaligus membantu TikTok menguatkuasakan dasar sedia ada secara konsisten. Pada masa sama, katanya dalam situasi tertentu, TikTok membenarkan kerajaan terbabit dalam aktiviti periklanan, misalnya bagi menyokong kesihatan dan keselamatan awam serta akses kepada maklumat periklanan berkaitan kempen kesedaran bagi dos penggalak COVID-19.
Tindakan guru kelas menyelak pakaian seorang murid tahun 1 berjaya membongkar penderaan yang dibuat terhadap mangsa. Dia sebelum ini dikatakan memakai jaket untuk menyembunyikan kesan luka dan kecederaan akibat dipukul bapanya. Sebelum itu, guru kelas merasa pelik melihat kanak-kanak berusia 7 tahun itu kerana terdapat kesan merah pada muka. Susulan itu, pemeriksaan lanjut dibuat dan mendapati terdapat kesan calar di seluruh badan, luka telinga, bengkak siku dan kesan lebam serta bibir terkoyak dipercayai akibat dipukul. Berdasarkan kesan kecederaan fizikal, 1 laporan polis telah dibuat. Ia kemudian membawa kepada penahanan suspek yang berusia 29 tahun di Jalan Jati, Sungai Petani pada jam 8 malam tadi. Lelaki berkenaan kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda untuk siasatan lanjut dan setakat ini dia mengaku memukul anaknya. Siasatan awal juga mendapati bapa mangsa mendakwa anaknya seorang yang hyperaktif. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung insiden pergaduhan dalam aksi separuh akhir acara bola sepak Sukan Malaysia SUKMA di Stadium Mini Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, SCP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, laporan polis telah diterima oleh pihaknya berkaitan kejadian. Beliau berkata siasatan awal mendapati ia berpunca rasa tidak berpuas hati dengan tindakan layangan kad merah pengadil kepada pasukan wilayah persekutuan. Tindakan itu telah mengakibatkan salah seorang individu dipercayai pegawai salah satu pasukan terlibat tidak berpuas hati sebelum berlaku kekecohan. Tambah Muhammad Iqbal, pihaknya sudah memanggil beberapa individu bagi membantu siasatan melibatkan barisan kejurulatihan, pengadil dan petugas perlawanan. Malam tadi dalam perlawanan itu, Pulau Pinang berada di landasan tepat bagi mencipta sejarah memenangi pingat emas pertama acara bola sepak SUKMA apabila mara ke final menerusi kemenangan 1-0 ke atas wilayah persekutuan. Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang menjalankan siasatan berhubung pelepasan air larut resapan dari kolam takungan di tapak pelepasan sisa pepejal TPS Pulau Burong Fasa 1. Pengarahnya Sharifah Zakiah Syed Sahab berkata, kejadian itu disedari penduduk setempat pada Selasa lalu selepas mendapati terdapat aliran air berwarna hitam memasuki kawasan Paya Bakau bersebelahan seterusnya memasuki laut. Beliau berkata susulan itu pihaknya telah bergegas ke lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan sebelum mendapati aduan yang diterima adalah berasas. Hasil siasatan mendapati terdapat beberapa batang paip dipasang pihak tertentu untuk menyalurkan sisa air larut resap licit ke kawasan Rizab Paya Bakau. Pemeriksaan fizikal di tapak itu turut dilakukan dan kesemua sampel yang telah diambil dihantar ke Jabatan Kimia untuk tujuan analisis. Dalam pada itu, JAS turut membuat laporan polis di Balai Polis Nibong Tebal untuk siasatan sama ada terdapat unsur khianat oleh pihak tertentu dalam kejadian tersebut. Tambah Sharifah Zakiah, berdasarkan maklumat awal dan keterangan saksi-saksi, pelepasan air larut resapan itu kemungkinan dibuat secara sengaja dan dirancang lebih awal kerana batang-batang paip telah dibawa masuk, dipasang dan dikambuskan. Sesudah itu, satu notis arahan telah dikeluarkan kepada pemilik tapak iaitu pihak berkuasa tempatan PBT untuk meningkatkan pemantauan keselamatan serta kawalan pencemaran di tapak. Tegas beliau, mana-mana premis yang tertakluk di bawah perintah EIA dan didapati gagal mematuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 boleh dikenakan arahan berhenti kerja. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.